Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sikit ada satu kesempatan sikit kat sini untuk kereta. Dia sama je, Iswara ke, Wira ke, 1.6 ke, 1.8 ke, manual. Kalau andai kata gear lever OIC bocor, gear lever OIC tu dia duduk dekat sini. Kalau andai kata ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, gear lever OIC ni dia akan ada OIC dengan dia punya cover. So macam sekarang ni Siki nak buat tutorial ataupun cara untuk korang keluarkan dia punya sharp ni. So Siki tak nak buang masa, so Siki buat kerja sekejap ni. Korang kalau Siki tengok kerja jangan kacau sangat. Kan? Tolong jangan ganggu sangat. Nanti bos marah. Okey, so Siki buka benda. Dia bracket dia banyak lagi atas ni. Hose ni korang kena buka. Memang kena buka. Sebab apa? Dia untuk memudahkan kerja korang. Tapi memang kalau tak kena gaya buka benda ni, menangis bro. Dia ada special tu alat ni, nanti Siki tunjukkan sekali. Alright, steady Siki buka. Dia ada kabel dia, semua kena buka. Okey, benda ni untuk pergerakan kiri dan kanan dia. Okey. So kat sini ada satu bush. Pastikan bush ni dalam keadaan cantik dan okey lah. Okey. So kita letak tepi dulu. Alright. So kat sini kalau korang tengok betul-betul ada satu pin. Ada satu pin kat situ. Di mana pin tu dia akan mengeluarkan menggunakan special tool benda ni. Okey, benda ni. Dia kena ada benda ni sebenarnya barulah senang nak buka keluar. Boleh pakai pahat, bukan tak boleh, tapi rasanya cas tu dah terlampau tinggi sebenarnya. So kat sini memang ada takok dia. Okey, bentuk dia. Korang pandai-pandai cari bentuk ni, ambil gambar screenshot, cakap saya nak benda ni satu, settle, buat sendiri. Cantik. Ada lubang rumah dia memang ada pembukaan tepi ni lah. So kalau andai kata macam ni susah, korang boleh alih. Kalau macam ni susah, so korang boleh ambil side macam ni. Alright. Pastikan sharp ni ngam-ngam kena lubang dia. Sekejap, Siki buat dulu. Tengok sama ada berjaya ke tak. Kalau tak berjaya, kita cancel video ni, kita buat video lain. Okey, dah lubang dia boleh tengok. Tapi memang orang kata susah sikit lah kerja dia. Radiator fan yang berkaitan dengan pembukaan kat sini wajib semua kena buka. Kalau tak buka, memang confirm pomen tu menangis bro. So ada satu key Siki buat. Dia saiz 14 tau. Rumit sikit. So kita boleh cut. Nampak macam senang kan. Buat tengok. Okay. Kenapa bengkel tu cas mahal sangat. Tukar OIC je pun. Jangan cakap macam tu. Try buat dulu tengok rasa macam mana. Kebiasaannya pin original. Macam Siki ni Siki dah buat. Pin tu yang daripada teras bumi punya. Kalau tak dia mudah patah. Kalau korang nak pahat, nak ketuk, memang menangis lah. Memang menangis pomen tu. Tapi kalau ada special tu alat ni, dengan permulaan kerja, bismillah, insyaAllah je senang. Okey, nampak dah ketat dah. Bila dah ketat, kita kena pastikan pin tu betul-betul kena kat rumah dia. Kalau tak kena, pin tu patah. Macam tak kena pun ada. Sekejap, tekan dulu, fokus dulu. Itu yang kita nak tu. Fokus itu. Gerak tak agak-agak. Macam gerak kan? Ketat dia. Tak boleh tolak pakai ni. Ada tenaga je nampak. Aura dia tu. InsyaAllah boleh tu. Pin dia memang pin mampat kan kalau korang tahu. Bukan pin biasa macam gearbox tu. Pin-pin dalam gearbox tu. Semua yang pin ada lubang tengah-tengah. Yang ni pin dia. Nanti korang tengok bila Siki dah berjaya buka. InsyaAllah kot berjaya buka. Kalau tak berjaya buka, berhenti lah jadi pomen. Mungkin Siki akan laju kot video ni kot. Sebab kalau nanti kan, susah pula benda. Selalu senang ni. Senang. Try buat lah. Cerita senang susah. Okey, sudah sampai pembukaan bawah ni. Bawah ni untuk lock dia sebenarnya. Kalau pin tu terasa ketat sangat, mungkin dah kena bahagian bawah ni. So kita boleh lepaskan. Hati-hati kerja sebab dekat dengan radiator ni. Takut radiator pecah nanti kan kena ganti pula radiator kereta orang. Okey. Hati-hati dalam kerja. Okey. Try lagi. Jaya ke tak ni agak-agak.
Ini adalah cara untuk buka gear lever oil seal. Okey, nak tukar dia. Dalam video ni lengkap. Cuma kerja ni sebenarnya bila kalau andai kata korang tengok, betul korang pergi kat bengkel, betul bengkel tu cas mahal sangat. Kan? Asal mahal sangat, saya tengok dekat YouTube senang je. Bagi spanner. Kan susah pun. Bagi spanner, repair sendiri. Tak payah cakap banyak. Tak payah bayar. Okey. Harga special tu ni Siki pernah lupa lah. Dalam 200 lebih macam tu kot. Tapi boleh lah kita pakai. Tapi pin dia kalau kita tengok, dia senang sangat apa ni, patah kalau original punya pin. Peluh dah ni. Dam ada tak Richard 14? Dam. 14 common Richard. Tak ada ke? Dah longgar tu. Oh, spanner orang malas. Oh, patut lambat dah. Orang lain patut cepat. Aduh, alasan dia kemah Okey, cantik. So, tengok berjaya ke tak? Oh, cantik. Okey. Selalunya sharp yang Siki cakap tu, sharp ni patah. Selalu sangat patah. So, Siki dah pergi machine shop, panggil dia orang buat besi yang lebih heavy-duty, di mana besi yang telah dibakar dalam tempoh 1000 tahun. Kau jangan percaya pula. Lawak je pun. Okey, steady Alright, so kita tengok sama ada berjaya ke tak. Tu dah keluar dah ni. Tapi tak habis. Allah Rabbi. Keluar dah. Nampak tu ujung dia ni. Tapi sekarang tak habis lagi keluar ni. Dah jadi kerja pula dah. Try. Try grip plier tengok. Grip plier. Kan? Try tengok. Macam boleh. Okey dah tu. Nak menggedip pula dia kat situ kan. Senyum Pomen kalau dah berjaya keluar benda ni, kalau nak tahu. Benda ni. Benda ni. Senyum Pomen tengok. Bentuk dia betul-betul mampat tau. Okey. Dia bukan besi macam kosong kat dalam Kalau besi kosong kat dalam, selalunya macam pin-pin lain senang. Tapi pin ni memang dia memang kurang ajar, senang cerita. Dia memang kurang ajar. Di mana kalau kita tengok bentuk pin ni, kalau tengok daripada mata kasar kita kan, sebenarnya pin ni macam seolah sama je atas dengan bawah. Okey, sama je dengan atas dengan bawah. Tapi hakikatnya dia memang ada bentuk tirus dia. Di mana dia situ masuk, dia tak boleh keluar kat situ. Okey? So pemukat ni daripada atas tolak turun ke bawah. Nanti masuk nanti pun daripada atas turun ke bawah. Okey? Nampak macam sama tapi hakikatnya memang dia ada bentuk tirus tapi tak nampak dengan mata lah. Kalau anda kata korang tembak pada bawah, ketuk pada bawah, nanti melekat. Pin patah dan sebagainya. Okey? Dia tak ada lubang tengah. Mampat dia. Berapa minit agak-agak tu? 8 minit. Oh, cepat lah. Okey, so sekarang ni kita dah berjaya keluarkan pin dia. So boleh cabut macam tu je benda ni. Boleh cabut macam tu sahaja. Macam senang bunyi dia. Tak ada setup apa, cabut je. Okey, yes, dah berjaya dah. Nampak kotor. Okey, so kita boleh cuci bersih lah benda ni. Sedap sikit, mata mandam, berat lagi bahu mikul. Okey. So ini adalah cover dia. Macam batu dah. Allah Robby, patutlah bocor. Dia laju sangat bawa kereta kot. Dia kalau boleh jangan congkir kat tengah-tengah sub ni Okey. Sebab sub ni pun dia ada atas ke bawah. Atas ke bawah. Ya betul, dia ada atas ke bawah. Atas ke bawah, kiri dan kanan. Tak boleh nanti koyak. Pecah sangat dah. Sebab owner cakap banjir minyak gear dia kata. Dah teruk sangat dah dia kata. Itu dia cover dia. Kita berjaya keluarkan dah. Cover, lepas tu dia ada ni. OC bahagian dalam. Okey, ada OC bahagian dalam. Jom kita buka tengok. Senang ke susah?
Nak tukar OC tu je pun. Okey. Nampak tak agak-agak ada orang? Tengok saya zoom sikit. Kemah. Ketat Lebih ketat jaya pun. Okey, inilah OC yang kita nak tukar. Nampak senang sebab kat video nampak senang. Okey. Tapi hakikatnya kalau benda tu jam, patah, jadi kebanyakannya orang kan, semasa dia orang turun gearbox buat kelas straight, dia orang akan suggestkan buat sekali. Masa tu senang sikit pun buat kerja. Okey, kalau tak macam ni insya-Allah kot. Kalau senang-senang, kalau susah muntah. So kita boleh pakai spray Toto body je pun. Korang jangan tunjuk kat bos korang pula spray Toto body. Tembak komponen-komponen bersih, nanti bos korang marah. Jangan sikit, jangan tiru sangat sikit ni. Okey. Bos sikit tak marah, bos sikit baik. Dia boleh cuci komponen-komponen barang customer kat sini. Sebab tu beli satu kotak 2 hari habis. Mampus. Dia ingat company ni cok duit saja ke apa? Dia banjir bahagian bawah ni yang senang. Sekejap Siapa ni? Tengok kereta kat belakang. Okey, kita kena pastikan OC baru yang kita letak nanti permukaan dia mesti betul-betul kering. Dia tak boleh ala kadar berminyak, tak boleh. Jangan biasa kerja berminyak sangat. Okey. Okey, ni permukaan ni. Bila kita nanti dah pasang siap, kita akan cuci bersih balik gearbox dia ni. Tak nak ada banjir-banjir minyak lagi, bekas-bekas minyak yang bahagian bawah ni. Nanti kita akan tolong kat owner bahagian bawah ni berkeladak, melekat-lekat dah ni. Malas kita buat kat situ, nanti cuci gearbox, nanti kita boleh buat sekali. Okey. So ini adalah cover dia. Ini ada cover dia. Senang ni buat video, kan susah pun. Okey, cantik. Ni ada cover dia. Alright. Lembut, cantik. Dia melindungi daripada OC yang baru nanti. Dia wajib kena tukar sekali. Jangan kau cakap tukar OC je lah, OC bocor, cover tu okey, pakai balik. Jangan. Sebab benda ni memang sekali jalan kerja dia. Jangan nanya ke komen korang tu, kesian. Dia orang nak kerja elok-elok dah tu. Kesian dia orang. Ni OC yang baru. Okey, kita kena pastikan yang dia ada spring dalam ni. Ada spring kan? Pastikan spring tu dalam keadaan ada. Kita kena boleh rasa. Okey, cantik, cun, baru, cover ada, cantik. So sekarang ni kita ambil grease sedikit. Ambil grease sedikit, kita letak kat permukaan ni. Permukaan tempat dia bergesel tu. Kita nak pastikan grease ni tak kesat. Aduh, cara dia. Kesat tak rosak lah kereta orang. Sikit kau buat gini, rugi negara. Okey, pastikan sharp ni tadi dah cuci bersih. Sharp ni pastikan bersih, betul-betul bersih. Okey, cantik. Betul letak grease dekat sharp ni juga. Kita nak bagi sharp ni, kalau boleh, kalau ada bekas cala ke apa, boleh gosok sandpaper halus lah. Tapi kalau tak ada apa, kalau korang kerja cermat, insya-Allah okey kot. Masuk je macam biasa. Macam tu pasang, macam tu je. Macam tu buka, macam tu je pasang. Okey, masuk. Tolak. Andai kata korang nak tak gam pun boleh. Kalau korang tak nak gam pun tak ada masalah. Sebab besi cover luar ni dia buat daripada besi. Betul bawah dia memang ada bush dah. So tak ada masalah sangat. Mana hammer aku? Ada dia. So boleh ketuk dengan satu objek yang bagus lah untuk korang ketuk. Pasti dia bukan betul-betul rapat kan, dia ada gap sikit untuk cover tu. Kiri, kanan, atas, bawah. Kadang-kadang ada orang isu kan, kenapa ada kedai letak gam.
Ada kedai tak letak gam. Dia sebenarnya kalau kita faham satu benda, satu objek yang kita buat, dia akan jadi mudah. Kalau korang tengok daripada pemasangan kilang, kebanyakan ada tak diorang letak gam. Kebanyakannya tak ada gam pun diorang pasang-pasang terus je. Kenapa kat Malaysia jadi isu? Okey, sebab tu korang kena belajar. Ada part yang betul-betul ada tekanan, ada pressure yang betul-betul kuat. Kena letak gam. Ada tempat yang tak perlu tahu gam pun tak ada isu. Okey, cover dia melindungi daripada pasir masuk ke batang ni. Batang ni akan menyebabkan OC tu bocor. Faham Okey, dah faham nanti. Macam biasa, beli spana, repair sendiri. Okey, masuk je. Pastikan masukkan kabel. Okey, dah masuk. Dia punya napas ni. Dia ada napas dia tau untuk angin dalam ni. Sebab masa dia gerak, dia memang akan ada satu angin dalam ni. Pastikan duduk permukaan bawah. Okey, dia duduk bawah. Kita tak ada isu sangat lah cerita dia. Okey, jom kita memasangkan pula. Keset sangat kain. Sekejap sikit nak cuci sekejap. Bengkel kayu nampak. Berbeza tu. Gila company ni cuci barang senang betul lah. Apa yang susah. Okey, kat sini memang wajib letak grease Sebab kalau tak letak grease, dia akan makan. Contoh makan dia macam mana? Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia ada rumah. Okey. Kalau tengok pada rumah tu, nampak tak ada kesan melengkung tu? Melengkung dah kan? Tapi dia tak pecah, tak crack lagi. Maknanya kita memang boleh pakai balik. Okey? Sebab tu dia memang ada grease. Tak boleh kedekut grease. Sebab diorang kadang-kadang bengkel ni dia akan banyak barang yang perlu dia kena ada. Okey? Contohnya grease. Ada tak dalam bil tu kira grease? Kadang-kadang diorang pakai gam. Ada tak dalam bil tu gam? Diorang tak ambil indah pun kadang-kadang. Ada tempat tu dia kira, ada tempat tu dia kira ala kadar je. Okey? Nak kereta tu dalam keadaan baik lah. Sepenuhnya baik. Okey, kat muka ni wajib letak grease. Okey? Sebab dia akan ada pergerakan. Dia nak satu pinciran lah. Senang cerita. Okey, sub ni masuk macam biasa je. Masuk macam ni. Korang jangan masuk macam ni pula. Gila nanti. Masuk gear reverse nanti. Masuk dalam keadaan macam ni. Dia sikit cuci sikit. Oh, sedap sikit. Owner nak bayar nanti. Okey. Okey, dah cantik. Dah berjaya dah pun. Okey, so sekarang ni kita nak betulkan arah kejap. Macam mana cara nak masuk dia? Ketuk apa lagi? Macam tu. Okey. So, boleh. Sekejap, nak sentuh lubang balik. Okey, cantik. Mana pin tadi? Sudah pin tadi pula. Okey, macam tu kita masuk, macam tu kita. Okey, so Suki minta maaf tadi ada panggilan hangit sikit tadi. Di mana Suki dah buat pemasangan, di mana sekarang ni Suki nak masukkan sub bahagian penghujung dia sajalah. Cuma memang agak rumit sikit, senang nak masuk benda ni. Okey. Dia kena pastikan sharp tu dalam keadaan betul-betul cantik. Tak boleh ada lekuk-lekuk dekat dia punya batang sub dia tu. Okey, so sekarang ni bila kita dah masukkan pin dia, kita boleh keluarkan balik macam biasa sahaja. Okey, mic ada tak? Agak-agak. Okey, cantik ada. Jangan sampai tak ada pula. Okey, so dah berjaya masukkan. Kalau kita tengok dia dah menjadi, kita zoom kejap supaya korang boleh tengok. Okey, sudah masuk boot ni tak ada masalah. Dia memang dalam keadaan macam tu, so boleh gerakkan lah.
Also free. 1 2. Macam reverse ni, bunyi reverse ni. So macam ni 1 2 3 4 5. Betul tu bunyi reverse macam tu. Okey, so dah cukup semua gear. Wajib korang letak grease. Permukaan bergesel ni. Permukaan bergesel ni wajib letak grease. Okey, letak grease lebih-lebih sikit tak apa. Takkan rugi grease lebih sikit. Okey, cantik. Bila pin dah masuk, dah cun rapat, cantik. Boleh buat pemasangan tak ada apa dah. Bukan rumit pun. Macam tu korang buka, macam tu korang pasang. Okey, inilah permukaan yang wajib kena grease tu. Ni. Nampak tak agak-agak? Ni. Permukaan ni. Dia nak berminyak. Benda ni sebenarnya ada jual benda ni. Bush ni memang ada jual. Dia boleh buka macam ni je. Dari rumah dia. Duk. Tapi macam ni boleh pakai, tak ada masalah, tak ada isu pun. So buat pemasangan macam biasa balik. Letak dalam rumah dia betul-betul. Nampak Takkan tak nampak lagi. Tak tunjuk macam mana lagi sikit. Kejap, letak skru kejap. Kejap, bukan skru tu. Dia skru dia lain sikit. Skru dia pendek sikit. Nampak skru tadi tau? Satu lagi satu. Okey, so dah settle buat pemasangan. Cantik. Bukan skru dia ni panjang sikit ni. Ni bracket atas ni. Ini gear oil sekali kan? Gear oil sekali kan? Gear oil sekali, betul. Engine oil, gear oil dia nak tukar sekali. Bukan apa takut kurang kan, minyak gear dia bocor sebelum ni. So bila kita dah buat ni, kita pastikan minyak tu dalam keadaan cukup lah. Mesti kena pastikan. Bagi tahu warna siap-siap. Okey, sudah siap buat pemasangan. Kita boleh test lah. Okey, boleh test. Dah cantik tu. Okey, cantik. Alright. Okey, reverse. Nampak lain macam bunyi kalau reverse kan. Okey, dah. Settle. Proses untuk tukar oil seal sahaja. Macam tu je. Tapi dalam proses ni sikit buat pun dalam dekat 40 minit ke lebih kurang macam tu. Dekat 1 jam lah. Sebab kena buka habis semua yang berkaitan dengan kabel, gear. Memang habis lah kena buka. Tak ada cakap ni kena. Tak payah buka semua tu. Wajib kena buka. Kalau tak senang. Okey. Kita kena buat pemasangan balik macam biasa lah. Pastikan oil seal dah tukar baru. Okey, insyaAllah settle lah tu. Nak cakap apa lagi, betul tak? Dah okey apa lagi nak, betul tak? Okey, itu sahaja. Next time kita jumpa lagi. Sekejap, mungkin korang nak tengok sikit. Assalamualaikum.